Nice. Okay, kita sambung. Azan maghrib berkumandang. Sudah lama rupanya aku dan Mama mundar-mandir dalam rumah keresahan. Mama ke dapur sekejap membancuh kopi, mungkin untuk menenangkan dirinya. Kemudian Mama menghilang ke bilik untuk menunaikan solat maghrib. Aku terus duduk di ruang tamu. Hendak sambung membaca novel terasa malas. Hanya mengelak majalah mingguan wanita di sini kegemaran Mama. Suasana sunyi buat beberapa ketika. Yang kedengaran hanya suara cengkerik dan katak bersahut-sahutan. Tak lama selepas itu kedengaran suara garau babah memberi salam. Dia memanggil Mama berulang kali. Mama keluar dari bilik dengan bertelekong dan bergegas hendak membuka pintu. "Macam mana bang? Tok Din ada di rumah?" tanya Mama sebaik saja daun pintu dibuka. Babah tidak berkata apa-apa. Dia hanya memalingkan sedikit wajahnya ke arah seorang lelaki itu acak di belakangnya. Lelaki yang boleh aku anggap berpangkat atuk itu berpakaian serba hitam dengan lilitan kain di kepala juga berwarna hitam. Rambut putihnya agak panjang hingga mencecah bahu. Pada jari kanannya tersarung 3 bentuk cincin berbatu. Ada warna merah, hitam dan kuning. Bau asap rokok gudang garam menusuk ke dalam lubang hidupku. Busuk. Aku menekuk hidung kerana tidak tahan dengan bau rokoknya itu. Mata lelaki tua itu tajam merenung aku dan dengan segera aku melarikan pandangan mataku daripada bertembung. Kakiku berundur setapak, bersembunyi di sebalik tubuh Mama. Inikah dia gerangan Tok Din? "Macam mana Tok? Ada nampak anak saya tak?" tanya Mama seakan tidak berpuas hati akibat tidak ada seorang pun yang bersuara. Tok Din mengurut misai putihnya yang menutup sebahagian bibir atas yang hitam berbirat. Dia menyedot rokoknya sekali lagi sebelum melemparkan puntung rokok masuk ke dalam pasu bunga Mama. "Ada orang hendak berkawan dengan anak kau tu," ujarnya. Asap rokok Tok Din berkepul-kepul naik sebaik saja dia menghembuskan nafas. "Mana Tok Din tahu?" tanya Mama pantas. "Kawan akulah yang bagi tahu." "Kawan? Aku tak nampak sesiapa pun mengiringi Tok Din dan Babah sejak tadi. Hanya mereka berdua dan tiada sosok lain. Siapa pula kawannya?" Kelihatan riak wajah Tok Din sedikit berubah. "Kau mau tengok kawan Tok ke?" Soalnya seakan boleh membaca fikiranku. Soalannya itu membuatkan aku sedikit terkedu. Bertambah rasa takutku terhadap bomoh tua ini. Aku meronong Tok Din dengan tajam akibat rasa takutku dan gerunku itu sambil memikirkan entah ilmu apa yang dia ada. "Di, apa tenung orang macam tu?" Mama berbisik ke telingaku. Aku lekas-lekas mengalihkan pandanganku ke lantai. Sebetulnya aku tidak sedar pula yang aku terus-terusan merenung Tok Din sehingga menimbulkan rasa kurang senang pada dirinya. Mama memandang semula ke arah Tok Din, mengharapkan akan penjelasan yang lebih lanjut. Menurut kata Tok Din, malam ini dia tak boleh mencari imban. Menjadi pantang besar bagi dirinya mengubat orang pada hari Khamis malam Jumaat. Aku rasa macam tak logik pula. Bukankah malam Jumaat tu malam yang bagus untuk melakukan banyak amalan? Antara amalan yang baik untuk dilaksanakan adalah membaca surah Al-Kahfi, membaca surah Yasin, berselawat dan qiyamul lail. Mama menghela nafas panjang. Dia berasa kecewa. Aku berfikir lagi. Kenapa mesti ada pantang larang? Susahlah kalau gini. Ingatkan kerja kerajaan saja yang ada cuti. Rupanya kerja sebagai bomoh pun ada cuti. Bantahku perlahan. Tak sangka pula telinga Mama nipis. Tanpa kuduga jari Mama merayap ke tubuhku dan mencubit halus. Ia meninggalkan kesan pedih dan perit di belakang pinggangku sehingga aku terjerit kecil. "Sakitlah Mama." Mama memaniskan mukanya ketika dia bercakap dengan Tok Din. "Maafkan anak saya ni Tok. Budak-budak.
Cakapnya tu kadang-kadang tak berlapik. Dah puas kami tegur dia supaya beradab apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. Tapi itulah, kadang-kadang dia terlepas juga. Mama membuat permohonan maafnya kepada Tok Din. Aku lihat mata Mama begitu tajam saat menjelik aku. Tok Din hanya tertawa kecil, menampakkan gigi-giginya yang berkarat akibat terlalu banyak merokok. Patut pergi berubat juga tu, katanya seperti menyindir aku. Tok Din masuk ke rumah tanpa dipelawa. Babah mengikut dari belakang dan dari tadi hanya senyap saja. Kau tak buat jamuan sikit ke sebelum masuk ke rumah ni? Tanya Tok Din pada Mama sambil matanya meliar melihat keadaan sekeliling. Jamuan? Ada Tok. Saya dah buat kenduri beberapa kali. Ajak jemaah surau, kumpulan marhaban. Tutur Mama dengan yakin. Ish, bukan jamuan macam tu yang aku maksudkan. Kau ni nama saja anak long esah. Benda-benda macam tu pun kau tak faham. Rengus Tok Din. Mama melihat Tok Din, mungkin segan mendengar tuduhan Tok Din. Namun aku sendiri tertanya-tanya, jamuan apa yang Tok Din maksudkan? Lain kali, kalau masuk rumah baru, buatlah jamuan sikit. Niat dalam hati biar mereka jagakan anak cucu kita. Barulah tenang duduk rumah. Seeloknya pagar rumah kawasan dengan tahi besi. Barulah jadi gangguan. Tok Din berikan pendapatnya tanpa dipinta. Mama menggeleng. Di wajahnya terpalit rasa kesal dan bersalah. Oh ya, saya juga dengar nenek moyang dulu ada buat macam tu. Habis tu, kenapa kau tak buat? Soal Tok Din mengundang resah di wajah Babah. Walaupun Babah tidak bersuara sejak dari tadi, aku dapat rasakan yang Babah sudah mula tidak selesa dengan Tok Din. Mama hanya mengangguk-angguk. Dia mengetap lagi bibir bawahnya yang sedia nipis. Aku jadi geram. Mau saja aku katakan pada Mama, hendak elak gangguan jin dan syaitan, tak perlu buat jamuan macam orang dulu-dulu. Sebaiknya masuk rumah baru, perlu baca dengan surah Al-Baqarah. Barulah jin dan syaitan lari di tapukang, tak berani duduk dan bersarang di rumah. Sekurang-kurangnya itulah yang apa yang aku faham, seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Hana di kolej. Tok Din mengambil sebatang lagi rokok. Kali ini bentuknya kecil dan balutannya berwarna hijau coklat seakan sekeping daun kering. Bukan lagi rokok gudang garam seperti yang dihisapnya tadi. Dia meletakkan rokok tersebut di hujung bibir lalu menghidupkan api dengan gesekkan mancis. Orang lama betul Tok Din ni. Bukan ke sekarang ada lighter? Getusku dalam hati. Nyalaan api mancis Tok Din cepat merebak mengenai balutan rokok daunnya yang nipis. Tok Din menyedot rokok itu dalam-dalam sebelum menghembuskan asapnya. Esok jangan lupa sediakan barang-barang yang aku minta tadi. Kalau tak cukup barangnya, aku tak janji boleh tolong. Mengubat tak cukup bahan, seperti orang masak tak bubuh garam. Kata Tok Din sambil memandang tepat ke arah Babah sebelum meminta diri untuk pulang. Babah hanya diam tidak berkata apa-apa. Sekadar mengangguk tanda hormat kepada tetamu dan orang tua. Mungkin tadi Tok Din telah terangkan sedikit sebanyak apa yang perlu disediakan untuk sesi pengubatan yang akan dijalankannya esok kepada Babah. Kami mengiringinya sehingga ke pintu pagar. Tok Din meninggalkan kami dengan berjalan kaki saja. Setelah bayang Tok Din hilang dari pandangan, barulah aku, Mama dan Babah masuk dan duduk berbincang di ruang tamu. Siapa orang tua yang Mama suruh Babah panggil tu? Pelik semacam jadi tengok. Aku luahkan perasaan tak puas hati yang aku pendam sejak dari tadi. Mama menjegilkan matanya kepadaku. Dia meletakkan jarinya di atas bibirnya sebagai tanda menyuruh aku diam. Di, mulut tu boleh jaga sikit tak? Marah Mama. Mulutku terkunci secara automatik. Aku bersandar di sofa empuk, tidak sedikit pun berkecil hati dengan teguran Mama tu. Di kena hormat pada Tok Din. Ilmu dia tinggi. Ujar Mama lagi dan Mama mula bercerita perihal Tok Din. Menurut Mama, Tok Din adalah bomoh yang paling masyhur di kampung ini. Sejak Mama kecil, ramai orang kampung berubat dengan dia. Kehebatannya menyebabkan orang dari jauh pun datang untuk menggunakan khidmatnya. Tok Din juga terkenal dengan kemampuan mencari barang yang hilang. Ini termasuk pasangan yang lama tak balik ke rumah, Tok Din boleh juga ubatkan. Bukan itu saja, anak dara yang lambat jodoh akan dipindang orang setelah berubat dengan Tok Din.
Kata Mama, tak ada apa nak dirisaukan dengan Tok Din. Menurut cerita orang lama kampung ni, Tok Din tu bukan sebarangan orang bomoh. Dia guna jin Islam. Tak kenapa aku rasa seperti tidak mampu hadam segala apa yang diceritakan Mama berkaitan Tok Din. Bukankah dalam Islam manusia ditegah mengambil jin, apatah lagi syaitan sebagai pembantu? Menjadikan jin dan syaitan sebagai pembantu lama kelamaan menjadikan manusia tersebut bersikap sombong, angkuh dan rasa berkuasa. Mama percaya ke semua benda-benda ni? Tanyaku kepada Mama. Kita kena ikhtiar kan? Ini pun dikira sebagai ikhtiar namanya. Jawab Mama dengan yakin. Ya, difaham kita kena ikhtiar. Tapi kita kena tengok juga hendak gantung ikhtiar kita tu di mana. Kita tak boleh letak harapan kita 100% pada bomoh, Mama. Mereka pun makhluk seperti kita. Silap-silap boleh jatuh syirik. Daripada cara perbuatan Tok Din tu ditengok lain macam je. Baba cakap Tok Din minta kita sediakan ayam kampung, pulut kuning, telur, limau dan asam garam bagai. Setahu dia benda-benda tu semua macam nak jamu syaitan sebagai balasan menolong. Sia-sia je Mama ikut kuliah duha setiap minggu di masjid di rumah kita dulu. Mama percaya kepada Allah. Tapi dalam masa sama Mama percaya pada kuasa makhluk. Iman dengan batil mana boleh campur, Mama. Aku bersyarah panjang umpama ustazah. Yang sebenarnya aku sekadar luahkan apa yang aku pelajari selama ini daripada Ustazah Hana. Mama menyandarkan badannya ke sofa. Keadaannya tak ubah seperti seorang peninju yang baru menerima berita kekalahan. Melihat riak wajah Mama, aku dah dapat rasakan hati Mama juga tidak tenang. Babah tak buat ke laporan polis akan kehilangan Imran ni? Tanyaku sambil memandang Babah yang diam sejak dari tadi. Belum lagi. Imran belum cukup 24 jam hilang. Balas Babah dengan keluhan nafas yang berat. Kenapa pula? Kenapa kena tunggu 24 jam? Bukankah lagi cepat kita lapor pada pihak polis, lagi cepat mereka menjejak Imran? Aku soal tanpa henti. Babah membiarkan soalan aku tak berjawab. Aku yakin Babah sedang fikir bagaimana cara hendak mencari Imran. Oleh itu, kerana tidak mahu tambahkan lagi tekanan terhadap Mama dan Babah, aku minta diri untuk naik ke bilik. Ketika memijak anak tangga, aku terdengar Babah bersuara. Saya ke rumah ketua kampung, minta bantuan siapa untuk mencari Imran. Okey. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Bab 4. Pohon Cejawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.